مرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan Ayahanda Pengerusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Kepimpinan Surau, Kepimpinan Kawasan, para asatizah, guru-guru, para alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kita kesempatan untuk solat maghrib secara berjamaah. Allah Ta'ala menambahkan kebaikan kepada kita, diberikan hadir pada majlis ilmu. Mudah-mudahan kesyukuran yang kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, dan di akhirnya dipilih kita bersama-sama menghuni tempat yang paling terbaik, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada malam ini sambungan pembacaan kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala pada muka surat 10 yang di tengah. Kata Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala, dan ketahuilah olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj ataupun kemaluan, yang keenam 2 tangan, dan yang terakhir adalah 2 kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan sekalian, Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala izinkan kita bertemu untuk meneruskan pembacaan kitab yang penuh barakah, iaitu kitab Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala, Penawar Bagi Hati. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Ta'ala, masih lagi kita berada pada pendahuluan ataupun permulaan kitab karangan Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan sedikit isi daripada muqaddimah ataupun permulaan, dan pada malam ini kita menyambung lagi berkaitan dengan permulaan. Baik. Maka disebutkan di sini, dan ketahuilah olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Ta'ala, pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan kepada tuan-tuan, sudah kita maklumkan apabila kita mengaji kitab tasawuf ataupun kitab berkaitan dengan tazkiyatun nafs, iaitu berkenaan dengan penyucian hati, maka kita akan kaji tentang hati sahaja. Sama ada hati ini datang padanya yang masuk adalah sifat yang dipuji oleh Allah, namanya sifat mahmudah, ataupun yang datang ke hati kita adalah sifat mazmumah yang dikeji oleh Allah. Ada benda yang masuk dalam hati yang Allah suka, ada benda yang masuk dalam hati yang Allah Ta'ala benci. Itu sahaja yang kita mengaji. Tapi kenapa tiba-tiba Syekh sebut di sini, dia kaji juga tentang zahir, iaitu yang di luar. Bila luar, bermakna ini zahir. Kan kita maklum pada minggu yang lalu kita kaji tentang batin, dalam. Tapi kenapa dikaji juga yang zahir? Ulama menyatakan bahawa takkan bersih yang batin sekiranya yang zahir tak bersih. Maka di sini memerlukan kita untuk bersihkan zahirnya kita, maka dia akan membawa kepada bersihnya batinnya kita. Kalau zahir iaitu yang di luar dah kotor, matanya kotor, telinganya kotor, lidahnya kotor dengan benda yang huduh, yang maksiat kepada Allah,
tangannya kotor, perutnya kotor, kemaluannya kotor, kakinya kotor, maka di sana menjadi bukti bahawa batinnya juga adalah kotor. Tak akan berlaku luarnya kotor, dalamnya bersih, tak akan berlaku. Kan? Nak bersih yang di dalam, maka gambarannya permulaan adalah luarnya juga adalah bersih. Maka di sini perlu kita jaga dua-dua, iaitu zahir dan batinnya kita. Baik mengaji ilmu tasawuf, kaji tentang hati. Tapi nak kaji tentang hati, nak bersihkan hati kita, tetap yang di luar kena bersihkan juga. Baik, maka disebutkan di sini, maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, iaitu bersihkan anggota kita yang disebut 6. Ada 7 anggota tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena bersih daripada yang kotor, bersih daripada maksiat, bersih daripada sesuatu dosa. Maka itu adalah cara nak bersih. Adakah bersih dengan cara mandi, pakai wangi-wangi, maka sudah dikira bersihnya? Kita tak. Dari sudut agama, bersih sekiranya dibersih daripada dosa. Baik. Daripada segala perbuatan yang keji supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Akhirnya, bila dia bersihkan yang di luar, dia akan menyampaikan kepada bersihnya hati daripada sifat kecelaan. Luar dah bersih daripada dosa, bermakna dalamnya juga akan bersih daripada dosa ataupun sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala, namanya sifat mazmumah. Dua sahaja sifat yang masuk dalam diri kita. Yang pertama, mazmumah, iaitu yang dikeji. Asal perkataan zam. Mazmumah, kenapa ada tamar putih di belakang? Dengan sebab dia sifat kepada sifat. Sifat mazmumah. Sifat itu di belakang, dia mu'annas. Ta, maka mazmum pun kena tambah na. Jadi sifatun mazmumatun. Baik. Begitu juga yang kedua adalah sifat mahmudah yang dipuji oleh Allah. Asal perkataan mahmudah ni mahmud, iaitu yang dipuji. Kenapa disebut mahmudah? Dengan sebab sebelum ni disebut sifatun, ada tamar putih sifatun tun tadi, maka di belakang ditambah juga sifatun mahmudatun. Allahu akbar. Baik, iaitu sifatnya yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat yang dipuji oleh Allah Taala. Kena ambil kira benda tu dengan sebab inilah Allah Taala pandang kita melalui apa yang masuk dalam hati kita. Bayangkan kalau kita tak mengaji tuan-tuan, tak pernah kita mengaji ilmu hati, kan macam mana pandangan Allah Taala kepada kita tuan-tuan? Dia kena, sekali kita mengaji tuan, kita kena ingat balik pandangan Allah Taala kepada kita. Kita mengaji bukan nak suruh orang pandang kita alim. Kita mengaji bukan nak suruh orang pandang kita pandai sembahyang. Kita bukan nak suruh orang pandang kita, puji kita dan sebagainya. Kita mengaji dengan sebab kita nak Allah pandang kita dengan sayangnya Allah. Dulu dah lama Allah Ta'ala boleh jadi dengan perbuatan kita, kita bimbang Allah benci kita. Kita bimbang Allah Ta'ala marah kepada kita dengan sebab perbuatan kita yang dulu. Sekarang dah mula mengaji, maka letakkan ke tujuan kita mengaji nak suruh Allah sayang kepada kita. Itu tujuan hidupnya kita. Kalau kita orang yang berharta tetapi Allah benci kita, maka kita di kategori orang yang gagal. Kita orang yang ada pangkat tapi Allah benci kepada kita, maka kita gagal juga. Kan? Kita orang yang dipuji oleh manusia tapi kita dikeji oleh Allah Ta'ala, kita gagal juga. Jawabnya satu, berjaya hakikatnya adalah Allah puji kita ataupun Allah sayang kepada kita. Itu sahaja disebut kejayaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka inilah tujuan kita mengaji ilmu tasawuf adalah untuk bersihkan hati. Nak bersih hati mesti dibersihkan luar juga, iaitu anggota zahir dan juga batin yang kita. Zahir, luar, batin, dalam. Dia akan sebut satu-satu tentang zahir dulu nanti. Baik, dia seterusnya dia akan sentuh tentang batin pula insya-Allah. Baik. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Ada 7 anggota yang di luar. Maka jaga betul-betul daripada maksiat. Yang pertama mata, yang kedua telinga, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima faraj, yang keenam kedua tangan, yang ketujuh dua kaki. Baik, maka ini sahaja anggota yang disebutkan menjadi punca seseorang ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka berhati-hati. Kita ada mata.
Kita ada telinga, kita ada lidah, kita ada perut, kita ada faraj, kita ada 2 tangan, 2 kaki dan sudah lama kita gunakan. Hari ni umur kita 50 tahun, bermakna kita dah guna 50 tahun, kan? Padahal hakikatnya walaupun Allah Ta'ala tanya bermula balignya kita, kita balik 15 sebagai contoh, umur kita 50, bermakna kita dah guna 45 atau 40 tahun kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tetap Allah Ta'ala tanya. Maka dibandingkan di sana, sudah lama kita gunakan satu pemberian daripada Allah. Mengapa kita tak balik kepada Allah Ta'ala segera? Baik, tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Ta'ala, ada satu kalam daripada Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Hikam disebut apa? La tastabti minhu an-nawala, walakin istabti min nafsik wujud al-iqbali. Janganlah engkau merasakan lambatnya pemberian daripada Allah kepada engkau, tetapi anggaplah kelewatan tersebut dalam engkau mendatangi Allah Ta'ala. Apa maknanya tuan-tuan? Jangan kita berasa lambat. Bila mana kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah, lambatnya masalah kita, Allah Ta'ala selesaikan. Kan? Bila kita mohon, kita berniaga, kita nak suruh cepat jadi kaya, kita usaha sungguh-sungguh tak kaya juga. Ataupun kita buat apa-apa pun tuan-tuan, hasilnya lambat kepada kita. Maka Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah sebut apa? Janganlah engkau merasakan lewatnya pemberian Allah kepada engkau. Apa-apa yang kita buat jangan berasa Allah Ta'ala bagi lewat. Tapi apa yang berlaku? Walakin istabti min nafsik wujud al-iqbali. Tetapi anggaplah disebabkan kelewatan kamu datang kepada Allah Ta'ala. Maknanya, tengok balik kita. Allah Ta'ala selesaikan masalah kita tuan-tuan kan, segera kan. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, bila azam pun kita tak mari rumah Allah Ta'ala segera. Kan? Kita pun tak tunduk kepada Allah Ta'ala segera. Kita lakukan maksiat dulu, akhirnya kita dapat maksiat, baru kita balik kepada Allah. Maknanya kita pun lambat datang kepada Allah, maka itulah punca lambatnya pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka balik kepada diri kita, iaitu kita sendiri lambat pergi kepada Allah Ta'ala. Kan? Setelah kita gunakan tangan kita, kaki kita 40 tahun, lepas 50 tahun dah banyak tenggelam dalam maksiat, akhir sekali hujung-hujung umur baru kita balik kepada Allah. Kan? Maka di sana, ini lewatnya kita. Lewatnya kita, maka jangan menganggap bahawa Allah lewat beri kepada kita, tapi kita lewat datang kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hidup kita tak sunyi daripada masalah. Hidup kita tak sunyi daripada ujian. Maka ujian tersebut kadang-kadang sudah kita usaha tak keluar juga, maka anggap sahaja dengan sebab kita sudah banyak lewat dalam kita datang kepada Allah Ta'ala. Bila kita merasakan semua itu datang daripada kita, barulah kita tak sangka buruk kepada Allah. Tak sangka buruk pada takdirnya Allah Ta'ala. Dengan sebab kita sendiri pun banyak derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka tengok balik anggota kita. Banyak mana sudah kita gunakan anggota kita yang sihat ini pada taat ataupun pada maksiat kepada Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya, dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Baik. Jadi ingat balik, dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat tersebut bersangatan besar. Bukan sahaja yang berada dengan kita, anggota badan kita. Maka luar daripada tubuh badan kita, pakaian kita, rumah kita, keluarga kita, kejayaan kita, namanya kita. Siapa yang bagi Allah Ta'ala? Maka nikmat tersebut bersangatan besar kan. Bila kita lihat tuan-tuan, kalaulah kita sakit mata, anggota mata ni kita. Baik. Jadi mata kita ni tuan-tuan, kita ada duit banyak berjuta ramping pun, maka kalau mata kita pergi rawatan, kita tak sembuh, maka kita berasa bahawa kita tak miskin. Dengan sebab apa? Duit kita tadi tak mampu untuk beli mata kita semula kesihatan tadi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi, atas sekalipun kita orang yang payah nak keluar duit tuan-tuan, sebagai contoh, waktu sihat kita nak sedekahnya, payah. Kita nak belanjakan duit kita, agak payah. Kita orang berjimat. Tapi sampai satu masa Allah Ta'ala takdirkan kita sakit mata tuan-tuan. Doktor kata kamu perlukan 10,000 untuk pembedahan. Kita keluarkan tidak tuan-tuan 10,000 tadi, kita akan keluarkan duit kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab pandangan ataupun penglihatan lebih mahal daripada duitnya kita. Siapa yang bagi pandangan mata kepada kita? Allah Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Atas sekalipun kalau harganya pembedahan 1,000,000, kalau duit kita kumpulkan sampai 1,000,000 pun, kita akan belanjakan juga. Dengan sebab apa? Mata lebih mahal daripada wang. Baik. Maka sampai satu masa duit kita banyak tuan-tuan, tapi tak boleh disembuhkan juga. Maka kita merasakan bahawa mata lebih mahal daripada duit yang kita ada tadi walaupun berjuta-juta.
Itu baru cerita bab mata, belum lagi telinga, belum lagi kaki, belum lagi kepala dan sebagainya. Maka kita melihat bahawa nikmat ini bersangatan besar. Allah Ta'ala sebut apa tuan-tuan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kamu. Wa la in kafartum, sekiranya kamu kufur, lawan kepada syukur, syukur adalah terima kasih kepada Allah. Kufur maknanya derhaka kepada Allah, tak terima kasih kepada Allah. Inna azabi lasyadid. Sungguhnya azab aku bersangatan pedih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka nikmat yang Allah Ta'ala beri mesti kita gunakan sebaiknya. Maka disebutkan di sini antaranya anggota badan yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurinya. Baik. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Artinya, pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu, artinya menegah ia akan dia daripada bercakap dan berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan mengsaksikan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia di dalam dunia. Yasin ayat 65. Baik. Tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kitab ni tuan-tuan, dia masih lagi yang kitab yang kita baca tuan-tuan masih lagi digunakan susunan seperti pembacaan kitab turas, kitab lama. Maka kadang-kadang ayat ini agak sukar tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini tuan-tuan disebutkan kepada kita apa yang kita buat akan jadi saksi di akhirat nanti. Kita buat hari ini, maka akan dibuka balik apa yang berlaku hari ini, dirakam balik, dibukakan apa yang kita lakukan, maka kita akan tengok balik apa yang kita buat. Baik. Adakah sekarang ni sahaja tuan-tuan? Tidak. Segala apa yang telah kita lakukan bermula daripada lahirnya kita, maka akan dibukakan kembali. Bermakna waktu remajanya kita tinggal solat, dibukakan balik. Waktu remaja kita dulu banyak kita sentuh benda yang haram, na'udzubillah min dzalik, maka dibukakan kembali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada riwayat menyebut tuan-tuan, gambaran di akhirat nanti ketika mana seseorang dibentangkan amal mereka ni tuan-tuan, maka ketika mana dibukakan amal di akhirat nanti, ada satu golongan yang mana sangat malu dengan apa yang dilakukan di dunia dulu, maksiat kepada Allah Ta'ala, sehingga kan merah dia punya pipi dan akhirnya gugur dia punya daging-daging pipi tuan-tuan. Kan kita kalau berlaku malunya kita buat sesuatu di dunia ni tuan-tuan, maka merah muka kita kan, merah padam muka dengan sebab malu tadi. Di akhirat nanti malu sehingga kan jatuh daging kita, daging pipi kita ni tuan-tuan, bersangatan malu. Ini gambaran di akhirat. Allahu akbar. Baik. Maka apa perlu kita buat tuan-tuan? Caranya adalah Allah Ta'ala masih panjangkan umur kita, masih diberi peluang bertaubat. Maka barang tersebut akan dipadamkan oleh Allah Ta'ala sekiranya kita bertaubat. Remajanya kita tinggal solat, maka taubat segera. Kan? Waktu ada benda yang buruk kita lakukan, maka taubat segera. Kita ada ambil barang orang, maka pulangkan segera. Maka masih lagi berpeluang dengan sebab kita masih hidup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Nak pula kita ni tuan-tuan, orang yang kita ada ilmu tuan-tuan, insya-Allah. Kita mengaji sikit, maka ilmu yang ada tadi dikira kita alim fi hadzal ilmi. Maknanya kita tahu pada ilmu tersebut. Dulu kita tak mengaji. Contohnya, kalau kita mengaji bab solat, dulu kita tak tahu. Akhirnya kita mengaji bab solat, fiqh dan sebagainya, kita pun alim fi solah, tahu tentang solat. Baik. Jadi ilmu lain banyak kita tak tahu tuan-tuan. Maka kita pun mengaji tambah ilmu yang kedua pula, puasa. Maka kita alim fi saum, kita pun tahu tentang ilmu yang kedua tentang puasa. Baik. Walaupun kita bukan alim yang sebenar, alim tadi walaupun alim, kita bukan bahagian yang kita, tapi ada benda yang kita tahu, makna di sana menjadi tanggungjawab kita untuk beramal dengan apa yang kita tahu. Kita tahu benda ni wajib, kita perlu buat. Kita tahu benda ni haram, kita perlu tinggal. Apa yang kadar kita tahu, semuanya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Baik. Maknanya banyak mana kita tahu, banyak itulah Allah Ta'ala akan tanya. Ya benar. Memang macam tu tuan-tuan. Timbul persoalan. Kalau macam tu, lebih baik tak tahu. Tak tahu maknanya jahil. Bila jahil, awal lagi masuk neraka Allah Ta'ala. Ada setengah orang dia takut. Mengaji pun boleh jadi boleh masuk tenggelam dalam neraka, ya Allah.
Kan? Maka dia meletakkan, kalau gitu tak payah mengajilah. Jawabnya, jahil itu daripada awal lagi, maka dia berdosa di sisinya Allah Taala. Maka nak tak nak kena mengaji. Kan? Bila mengaji, kena beramal, wajib beramal. Kan? Setengah kita banyak benda yang kita tahu juga, setengah tempat ada yang kita tahu, maka perlu kita beramal. Baik. Orang yang dia ada ilmu tetapi tidak beramal, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebut dalam kitab Ayyuhal Walad. Dia sebut apa tuan-tuan? Orang yang ada ilmu tapi tidak beramal, ketika mana masuk dalam kubur esok pada malam yang pertama, maka dia akan sebut apa? Farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia semula, ya Allah, kami nak beramal, kami nak solat, kami nak puasa, kami nak beramal. Maknanya beramal tadi adalah benda yang dia tahu. Kan? Maka dia sebut kepada Allah, ya Allah, bagi kami balik ke dunia, ya Allah, kami nak beramal. Maka apa jawapan kepada lelaki tadi tuan-tuan? Disebut, ya Ghabiyun, wahai si bodoh, kamu baru datang daripada sana, kamu nak balik ke sana semula, dengan makna yang lebih mudah. Kamu duduk sana 60 tahun, ini hari pertama, tak habis lagi hari pertama, malam pertama, tak habis lagi sehari, kamu nak balik ke tempat lama kamu. Dulu 60 tahun kamu buat apa? Sehingga kamu nak balik ke sana. Maka dia sebut, ya Rabbiyun, wahai si bodoh. Bayangkan, hari pertama masuk kubur, sudah dipanggil si bodoh. Bagaimana dia nak menghadap dengan malaikat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penjaga kubur, tuan-tuan. Okay? Ini hakikatnya, kita akan hadapi, tuan-tuan. Maka bila kita tengok kita akan hadapi barang tersebut, maka elakkan daripada mudarat kita dalam kubur. Kan? Elakkan ketakutan di alam barzakh dengan cara takwa sungguh-sungguh kepada Allah. Takwa sungguh-sungguh datang dengan ilmu yang dicari. Tak ada ilmu, maka takwa sungguh-sungguh hanya menipu sahaja. Kan? Bila kita tak ada ilmu, maka berdamping dengan orang yang ada ilmu. Kan? Datang majlis ilmu, walaupun ada kurang dalam ibadah kita, maka ditutup orang ni tak buat kesalahan dengan sebab sedang mengaji. Bayangkan dia tak mengaji, tuan-tuan. Bila dia tak mengaji, maka dia nak jawab apa dengan Allah Ta'ala esok kalau sekiranya ibadah dia ada kurang. Kan? Tak mengaji dan berhenti mengaji. Maka kita meletakkan azam kita, walaupun kita tak duduk di sini satu hari nanti, kita berpindah ke tempat lain, kita mesti mengaji juga. Walaupun hari ini kita mengaji dengan seorang ustaz. Ustaz ni dah pindah esok, maka orang lain datang mengajar, kita kena mengaji juga. Dengan sebab apa? Tuntutan mengaji ni Allah Ta'ala akan tanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, maka disebutkan di sini Allah Ta'ala menyebut al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat, pada hari tersebut ditutup mulut-mulut mereka dan bercakap tangan-tangan mereka dan menjadi saksi kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Di akhirat nanti, apa yang berlaku tuan-tuan? Nakhtimu ala afwahihim, akan ditutup. Akan ditutup mulut-mulut mereka. Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullahu taala dalam kitab lain tuan, diterjemah makna tutup adalah patri. Patri maknanya cantum terus. Di hari tersebut mulut kita ni tuan bukan tutup tapi dicantum terus. Kalau kita disebut tutup, boleh jadi ada kemungkinan boleh buka kan? Tapi kalau dicantum, maka tak ada harapan nak bercakap lagi dengan sebab tak boleh dibuka. Maka Syekh menterjemahkan pada hari tersebut akan dicantum mulut-mulut mereka. Mulut kita ni tuan-tuan, esok akan terlekat tunggu. Tak boleh bercakap, membawa bukti bahawa memang tak boleh bercakap langsung. Di dunia ini buat salah, kadang-kadang orang kita boleh lari daripada kesalahan dengan sebab pandai bercakapnya kita kan. Baik. Maka di akhirat nanti bagaimana nak bercakap sedangkan mulut sudah dicantum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap tangan-tangan mereka. Tangan-tangan ni tuan-tuan akan bercakap di akhirat nanti. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan jadi saksi kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Baik. Dalam ayat ni tuan-tuan ada perbahasan berkenaan dengan kalau kita mengaji dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni luas tuan-tuan. Ada ilmu nahwu sarah, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantiq, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis dan sebagainya. Baik. Dalam satu bahagian ilmu bahasa Arab namanya balaghah. Balaghah ni tuan-tuan adalah antara yang dikaji adalah banyak benda yang dikaji. Baik, ada satu bab mengatakan tentang hakikat dengan majaz. Baik, contohnya saya sebut kepada apa tuan-tuan? Nak beza antara dua benda tuan-tuan. Hakikat dengan majaz ataupun kinayah. Baik, contoh kalau saya sebut saya berjalan di satu jalan hutan, maka saya berjalan di satu jalan dan saya terjumpa dengan singa.
Maka singa itu, kalau betul-betul singa, binatang yang kaki empat tadi tuan-tuan, singa, maka itu adalah hakikat, memang singa sungguh. Baik, kalau saya kata, saya berjalan, saya berjumpa dengan singa. Kan? Jadi rupa-rupanya orang yang saya jumpa itu adalah manusia, tapi bersifat dengan garang macam singa. Maka itu disebut adalah majas ataupun kinayah ataupun kiasan. Tadi hakikat betul-betul singa, kan? Kalau kiasan adalah orang yang bersifat dengan garang yang singa tadi. Contoh ada setengah daripada contoh dalam ilmu balaghah ni disebut ada satu singa sedang berkhutbah. Adakah singa sedang berkhutbah? Tak. Dengan sebab apa? Ini membawa makna bajas. Adalah orang yang garang, khatib yang garang sedang berkhutbah. Ada dua keadaan. Bila seseorang bercakap, memang hakikat, maka itu adalah hakikat. Bila kiasan, yang nak dimaknakan adalah kiasan, itu adalah majas. Baik, dalam Al-Quran banyak disebut tentang hakikat dan juga majas. Dalam balaghah juga tuan-tuan, ada satu bab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disebut satu benda tapi dimaksudkan semua benda. Kan? Ada disebut semua benda tapi dimaksudkan separuh benda sahaja. Ini dalam perbahasan balaghah tuan-tuan. Dalam ayat ini tuan-tuan disebut apa? Wa tukallimuna aydihim, dan bercakap tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi. Adakah di akhirat nanti tangan sahaja jadi saksi? Adakah tangan sahaja yang bercakap? Adakah kaki sahaja yang menjadi saksi? Tidak. Ini membawa makna disebutkan anggota itu, tapi dimaksudkan semua anggota kita akan bercakap. Maknanya di akhirat nanti, semua anggota akan bercakap kecuali mulut. Akan bercakap. Dan semua anggota kita juga tuan-tuan akan jadi saksi. Bukan kaki sahaja. Semua akan jadi saksi apa yang telah kita lakukan di dunia ini tuan-tuan. Ini cantiknya bahasa Arab. Allahu Akbar. Kan? Kalau secara umum tuan-tuan, kalau kita mengaji bahasa Arab, kita baca kitab tasawuf, kita mengaji kitab para alim ulama, nasihat agama dan sebagainya, dia lebih mudah untuk jentik hati kita, untuk masuk dalam qalbunya kita, daripada kita baca bahasa kita, bahasa Melayu. Ini kelebihan bahasa Arab. Allahu Akbar. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perbahasan bahasa Arab sikit tuan-tuan, sebut kepada tuan-tuan. Dalam bahasa Arab juga tuan-tuan, dalam balaghah diajar cara bercakap. Kalau orang yang biasa bercakap tuan-tuan, dia mengaji bahasa Arab, kalau pertuturan memang dia cantik. Tengok para alim ulama bercakap tuan-tuan bahasa Arab. Cantik sungguh. Baik. Contohnya tuan-tuan, kita nak sebut satu benda, kan? Kita nak kata contoh saya nak sebut kepada tiga orang manusia. Tiga orang ni orang berbeza tuan-tuan. Saya nak kata depan sana ada singa, contoh. Singa lagi tuan-tuan. Baik. Depan sana ada singa. Jadi saya ada orang yang pertama, dia memang percaya kat saya. Contohnya kawan baik saya ataupun orang yang kenal kita, kan, memang dia percaya kat kita, maka kita pun sebut saja. Kan? Kita kata kita kata kat dia, depan sana ada singa. Maka dia pun percaya tu dengan sebab memang dia percaya pada kita. Ada golongan kedua datang pada kita nak sebut pada dia ada singa tuan-tuan, dan orang tersebut dia tengok kita, boleh jadi dia percaya, boleh jadi tak percaya, boleh jadi tak kenal kita, jadi tak percaya. Boleh jadi juga kita pernah menipu dia, maka dia pun tak percaya. Baik. Jadi Allah Sayyidina Muhammad, waktu tu dalam bahasa Arab dia kena tambah inna. Kan? Contoh, kita kata kita kena sebut perkataan sesungguhnya. Inna ni dalam bahasa Arab adalah untuk menguatkan ayat. Tadi perkataan pertama orang yang percaya kita sebutkan depan sana ada singa. Tapi orang yang kadang-kadang percaya, kadang-kadang tak percaya kita kena tambah sesungguhnya depan sana ada singa. Baik, kena tambah perkataan inna. Baik. Tiba golongan kedua pula tuan-tuan. Golongan ketiga datang pula, orang tu memang tak percaya kita sungguh. Dia memang kata kita ni penipu, memang tak percaya kita. Maka nak bercakap dengan orang yang memang mengatakan kita pendusta, kita kena tambah wallahi sesungguhnya di depan sana ada singa. Kan? Nak menyebut benda yang sama je tuan. Nak sebut benda depan sana ada singa. Tapi orang berbeza, maka perlu dituturkan tambahan perkataan untuk meyakinkan orang yang mendengar tadi. Dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, banyak perkataan tersebut. Ini cantiknya bahasa Arab. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Balik kepada kitab kita tuan yang dimulakan kerana Allah Taala. Maka ini menjadi bukti bahawa di akhirat nanti, maka mulut kita ni akan ditutup rapat, tak boleh bercakap. Apa yang kita lakukan di dunia, maka yang menjadi saksi yang bercakap adalah anggota badannya kita, yang menjadi saksi juga anggota badannya kita dengan apa yang kita lakukan di dunia. Masya Allah. Maka ingat tuan-tuan, kita buat baik, maka dia akan jadi saksi atas kebaikan yang kita buat benda yang maksiat kepada Allah, maka dia akan jadi satu
satu saksi, dia akan sebut di akhirat nanti kita lakukan maksiat. Masya Allah. Hari ni tak boleh bercakap lagi tentang tangan ni. Kan? Kaki kita dan sebagainya. Di akhirat nanti kaki akan bercakap, kita pergi ke mana minggu ni tuan-tuan? Kita pergi ke mana hari ni? Dan semuanya akan dituturkan di akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam bab satu kitab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Mukasyafatul Qulub, iaitu satu kitab tasawuf, disebut apa tuan-tuan? Ada satu kisah berkenaan dengan satu riwayat disebutkan di akhirat nanti ketika mana yaumul hisab, ditimbang amal ni manusia, maka ada seorang lelaki. Seorang lelaki ni tuan-tuan dipanggil untuk dihisap, ditimbang amalnya dia, maka dipanggil dia pun ke depan. Bila dia pergi ke depan tuan-tuan, akhirnya dia naik pada tempat timbangan. Naik pada tempat timbangan, maka dia ditimbang. Ditimbang amal baik, amal buruknya dia. Pendek cerita, maka berat kepada belah kiri, iaitu di dunia dulu dia banyak lakukan maksiat kepada Allah Taala. Maka berat belah kiri, banyaknya maksiat dia tadi, maka diumum si fulan kamu masuk neraka Allah Taala. Dengan sebab maksiatnya banyak. Kan? Maka dia turun pada tempat timbangan tuan-tuan, nak pergi ke neraka Allah Ta'ala dengan sebab dia kena masuk neraka kan, maksiatnya banyak, maka berat kepada belah kiri. Maka dia nak masuk neraka Allah Ta'ala tadi, dia dalam keadaan dia turun nak menuju neraka Allah Ta'ala, maka tiba-tiba, ini disebut oleh Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi ketika mana dia turun nak pergi nak masuk neraka Allah Ta'ala, maka dalam perjalanan tiba-tiba bulu mata ni dia ni bercakap, syi'rul ain, iaitu bulu mata dia bercakap. Apa kata bulu mata dia tuan-tuan? Bulu mata dia kata, ya Allah, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, mata yang pernah menangis kerana takut kepada engkau, maka dia akan selamat di akhirat daripada api neraka Allah. Maka aku pernah menangis kerana takut kepada engkau, ya Allah, di dunia. Bulu mata dia bercakap tuan-tuan. Maka bila Allah Ta'ala dengar bulu mata dia bercakap tuan-tuan, maka Allah Ta'ala kata apa? Disebabkan engkau pernah menangis kerana takut kepada aku, maka aku ampunkan dosa engkau dan masuklah engkau ke dalam syurganya. Dan bayangkan, maksiatnya banyak, tapi pernah menangis kerana takut kepada Allah Ta'ala. Kan? Ini menunjukkan air mata taubat mampu padamkan dosa kita waktu mudanya kita. Kan? Dosanya kita dengan Allah Ta'ala, maka boleh terpadam dengan adanya air mata. Maka Imam Al-Ghazali tak terlepas dalam kitab dia menyatakan apa? Nikmat kita yang paling besar adalah mata. Dengan sebab apa? Ada air mata. Kan? Bila ada air mata, maka mata tadi tumpah kerana takut kepada Allah. Bangun tengah malam munajat kepada Allah. Ya Allah, banyaknya dosa mata aku, ya Allah. Kan? Kita mengadu kepada Allah Ta'ala, maka di sana ada tumpahan air mata kita daripada mata kita, maka insya-Allah kita tak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis dari tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ini kelebihannya kita tuan-tuan, iaitu adanya air mata. Baik. Tapi kadang-kadang kita tuan-tuan, bila kita banyak mengaji tasawuf, banyak mengaji kitab, dia hati kita akan jadi lembut. Akhirnya dia akan pergi kepada lembutnya mata. Maka kita nak zikir, kita mudah menitik air mata. Kita selawat pada Rasulullah, rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita zikir dan sebagainya, semuanya adalah dilihat dengan matanya kita ada air mata. Dan disebut juga dalam riwayat, punca seseorang payah nak keras sungguh air mata payah nak menitik adalah berpunca pada asalnya hatinya bersangatan keras. Kan? Bila sebut tentang syurga Allah, dia tak terasa nak masuk syurga Allah. Sebut tentang neraka Allah, dia tak berasa gerun dengan nerakanya Allah Ta'ala. Sebut tentang Allah Ta'ala, dia tak berasa nak jumpa Allah Ta'ala. Sebut tentang Rasulullah, tak ada perasaan rindunya dia pada Rasulullah. Maka disebabkan hatinya keras. Bila hatinya keras, maka air mata juga adalah keras untuk ditumpahkan tadi. Maka kita mengaji bukan untuk tengok orang, tengok kepada kita. Berapa lama dah tak menitik air mata kerana Allah Ta'ala. Kan? Bayangkan kalau esok kita mati, malam ni kita sempat menitik air mata, lega kita tuan-tuan. Kalau esok mati, kan? Maka malam ni masih kita tangguh dengan air matanya kita untuk taubat kepada Allah Ta'ala, kita bersangatan rugi dengan sebab apa? Kita sudah tahu. Kan? Kalau nak sebut sebelum-sebelum ni, maka boleh jadi tak tahu. Kan? Jadi, boleh jadi dulu tak tahu, maka boleh dianggap dulu tak ada senjata lagi tuan-tuan. Kita nak bawa diri kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sekarang ni senjata dah ada, cuma kita nak guna saja tuan-tuan. Lawan hawa nafsu dan sebagainya. Itu adalah ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah Ta'ala maha penyayang, Allah Ta'ala maha pengampun. Maka balik segera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baik.
Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya, dan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala junudukum ila akhiril ayah. Dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada mensaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Ila akhiril ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak habis ni tuan-tuan. Saya baca sambungan daripada kitab saya tulis tuan-tuan. Disebut di sini tuan-tuan, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah ya'lamu ma la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Dan semasa kamu berselindung ketika melakukan dosa di dunia dahulu, bukanlah kerana kamu bimbangkan pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan kamu menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan kamu yang berdosa itu, akan tetapi kerana kamu menyangka bahawa Allah tiada mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan secara bersembunyi itu. Hakikat seseorang lakukan maksiat kepada Allah di dunia ini, akan baik, bukanlah dalam hati dia mengatakan dia takut telinga dia esok kena bakar, mata dia esok kena bakar. Tapi disebabkan apa tuan-tuan? Dilakukan dengan sebab apa? Dia menyangka Allah Ta'ala tak tahu maksiat yang dilakukan di dunia. Baik, macam mana seseorang dia boleh buat maksiat kepada Allah Ta'ala dalam bersembunyi dengan sebab dia tak tahu, bukan dia tidak meletakkan bahawa Allah tahu, ah, Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang sedang dilakukan. Walaupun manusia boleh disembunyikan, tapi tetap tak boleh disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Baik. Tuan-tuan pernah dengar tuan-tuan nama seorang alim besar, namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, uh, uh, Al-Tustari. Siapa belakang nama dia tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Tustari, nama belakang dia Al-Tustari. Baik, seorang alim ni tuan-tuan, kisah dia daripada kecil tuan-tuan. Dia satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia umur 3 hingga 4 tahun, dia tinggal dengan pak saudara dia. Pak saudara ni adalah alim besar juga. Maka dia waktu kecil budak, kan? Maka dia duduk dengan pak saudara dia yang memang alim. Satu hari tengah malam, dia tengok pak saudara dia yang si alim ni. Pak saudara dia juga ulama, sedang bangun qiyamul lail, munajat kepada Allah Taala, sedang solat pada waktu malam. Baik. Maka dia pun ikut. Tuan-tuan bayangkan, dia minta izin dengan pak saudara dia nak ikut sekali sembahyang. Bayangkan 3 ataupun 4 tahun waktu umur tuan-tuan. Dia duduk pak saudara dia tengok pak saudara sembahyang tengah malam, maka dia ikut. Boleh tak nak ikut kamu sembahyang? Suhail Al-Tustari nama dia tuan-tuan. Imam Suhail Al-Tustari. Baik. Jadi Imam Suhail waktu kecil dia duduk dengan pak saudara dia sekian mulai, maka dia pun tanya, boleh tak aku nak solat sekali dengan kamu? Maka pak saudara dia kata tak boleh. Kan kamu pergi tidur. Pak saudara dia sebut tuan-tuan. Baik. Ini ulama mengajar kita tuan-tuan. Kan kalau anak-anak kita semangat sangat tuan-tuan, kita kena tahan juga. Takut semangat yang tadi waktu kecil sahaja, besar esok dia malas sembahyang. Ulama menyusun, tengok keadaan orang soleh macam mana dibawa dididiknya anak. Bukan terus semangat kita bawa terus tuan-tuan. Maka tengok macam mana orang soleh, salafus soleh, orang terdahulu didik anak macam mana. Baik. Maka pak saudara dia kata, kamu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kamu tak perlu ikut aku. Baik. Maka kamu amalkan ini sahaja. Pak saudara kata, sebelum tidur kamu sebut apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Maksud dia, Allah bersama dengan aku, Allah Ta'ala menyaksikan aku, Allah Ta'ala memandang kepada aku. Maksud dia tuan-tuan. Maka pak saudara kata, kamu amalkan baca sebelum tidur sampai kamu tertidur. Maka budak tadi, Imam Suhail daripada kecil tuan-tuan, umur antara 3 dan 4 tahun tadi, maka dia amalkan Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Maka diulang sampai tertidur. Baik. Maka dia pun buat. Dia pun buat tuan-tuan. Maka dah selesai dia buat, maka dia kata kepada pak saudara dia dah boleh buat. Maka pak saudara dia kata, teruskan lagi buat. Maka dia pun buat. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Baik. Bermula budak tadi tuan-tuan, Imam Suhail Al-Tustari masuk sekolah belajar madrasah, maka dia belajar mudah faham. Tok guru mengajar, maka dia ingat sungguh dan beramal sungguh. Kan? Mengaji lagi tuan-tuan, maka ingat semua benda yang dia ajar oleh tok guru, maka dia ingat sungguh dan beramal sungguh. Baik. Maka
Disebabkan sebegitu, para guru di madrasah ni sangat sayang kepada Imam Suhail Tustari. Baik, bila sayang tu semua guru sayang sungguh kepada Imam Suhail Tustari, waktu tu tak ada imam lagi tuan-tuan, waktu tu budak lagi tengah belajar, kan. Maka disebabkan sebegitu, maka pelajar banyak cemburu dengan sebab guru sayang kepada Imam Suhail Tustari. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka uh, jadi pelajar-pelajar ni tuan-tuan, dia punya cemburu, balik rumah dia cerita pada mak ayah masing-masing. Akhirnya pendek cerita, mak ayah tuan-tuan datang sekolah menghadap tok guru. Jumpa tok guru, tanya, "Tok guru, kenapa sayang Suhail tapi tak sayang anak kami? Kamu sayang Suhail seorang, kenapa anak kami yang lain kamu tak sayang macam dia?" Maka mak ayah tadi marah pada guru. Maka guru disebabkan ramai datang tuan-tuan, guru ibu-ibu ramai datang jumpa tok guru, maka tok guru kata tak apa. Akan tunggu hari satu hari aku kumpulkan kamu semua dan aku bagi jawapan. Kenapa kami guru-guru sayang sungguh kepada Suhail At-Tustari. Baik. Akhirnya dibuat satu hari pertemuan, maka tiba hari tersebut dipanggil ibu, ayah dan pelajar semua akan dipanggil. Dan bila dipanggil, maka pelajar semua diletakkan di tengah. Maka Tok Guru kata, Tok Guru bagi tugasan kepada semua pelajar termasuk Suhail Tustari. Pelajar semua duduk depan, maka Tok Guru bagi tugasan. Tok Guru bagi apa tuan-tuan? Bagi ayam seekor dengan pisau satu, sebilah pisau. Seekor ayam, sebilah pisau. Maka Tok Guru kata apa? Setiap pelajar tadi dah dapat satu ayam, satu pisau. Maka Tok Guru kata, sekarang ni semua kamu pelajar pergi cari tempat yang kamu yakin tak boleh dilihat dan kamu yakin kamu mampu sembunyi, maka kamu sembelihlah ayam tersebut, datang balik ke sini. Maka pelajar tadi semua dengar arahan, maka pelajar tadi semua buat apa yang disuruh. Maka ada pelajar pergi belakang bangunan, gelap, maka sembelih dengan tak ada orang. Ada pergi dalam lubang, ada pergi dalam bilik dan sebagainya. Akhirnya tu, bila datang seorang, datanglah seorang daripada awal, bawa ayam dah mati dan juga dengan pisau yang ada darah. Bukti dah sembelih. Kan? Maka datang pula pelajar yang kedua, sama juga keadaannya sama, ayam dah mati, lepas tu pisau ada darah. Akhir sekali semua dah datang tuan-tuan dengan ayam yang dah mati dengan pisau yang disembelih. Akan ada darah, maka seorang lagi tak datang. Siapa tuan-tuan? Suhail At-Tustari. Baik, jadi Imam Suhail At-Tustari tadi tuan-tuan, maka akhirnya punya tunggu, akhirnya Suhail datang. Datang, ayam masih hidup dan pisau tak ada darah. Maknanya tak sembelih tuan-tuan. Baik, maka ditanya oleh Tok Guru dia depan ibu ayah yang lain. "Wahai Suhail, aku suruh kamu untuk sembelih ayam tempat yang kamu sembunyi, tak ada orang tengok, tak ada kamu mampu sembunyi, tak ada siapa-siapa pun tengok. Maka kenapa kamu tak sembelih?" Tok Guru tanya. Maka jawab Suhail Bustari seperti mana zikir yang diajar oleh pok saudara dia tadi. "Macam mana aku nak sembelih? Sedangkan aku pergi ke satu tempat, Allahu ma'i, Allah bersama dengan aku. Kan? Aku pergi tempat yang kedua, Allahu syahidi, Allah Ta'ala menyaksikan aku. Aku pergi tempat lain lagi, Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepada aku. Maka aku tak boleh nak sembunyi daripada Allah Ta'ala, maka jawabnya itulah sebab aku tak sembelih ayam ini." Maka Tok Guru kata apa tuan-tuan? Tok Guru kata, "Wahai ibu ayah, inilah jawapan kenapa kami sayang Suhail melebihi orang lain." Allahumma salli. Akhirnya tuan, Imam Suhail Al-Bustari membesar dalam keadaan sangat orang yang alim, takwa kepada Allah Taala, akhirnya jadi ulama yang sangat besar di dunia tuan-tuan. Imam Suhail Al-Bustari rahimahullahu taala. Ini kisah orang soleh tuan-tuan. Baik, banyakkan dengar kisah orang soleh tuan-tuan. Zikrus salihin tatanazzalu bihi rahmah. Dengar tentang orang soleh, aulia Allah, wali-wali Allah Taala, orang yang takwa kepada Allah Taala akan menurunkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Taala. Kita berada di zaman yang mana banyak puak-puak yang halang dengar cerita tentang wali Allah. Ada puak yang halang. Jangan dengar kisah tentang orang soleh. Kan? Baik, bila kita terikut dengan perkataan sebegitu tuan, akhirnya payah kita nak sampai kasihnya Allah dengan sebab kita kurang dengar tentang orang soleh. Kan? Dulu kita kecil tuan kan? Kecil-kecil dulu semua tu ayah kita cerita tentang wali Allah Taala kan? Kan? Wali Allah, kan? Tapi sekarang ni tak diceritakan dengan sebab apa? Bimbang khurafat. Main mana tuan-tuan datang khurafat benda gitu? Kan? Puak Wahabi masalah tuan-tuan. Kan? Tersebut juga tuan-tuan, minta maaf ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Golongan tu jangan diikut tuan-tuan, membawa masalah dalam hubungan kita dengan Allah Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diingatkan oleh para guru, para alim ulama besar, antaranya guru kami Syekhul Al-Azhar, mantan mufti Mesir, para ulama Al-Azhar, dalam kuliah kami akan mengatakan hati-hati dengan puak yang sebegini. Kan? Kalaulah benda tu tak penting, para alim ulama tak akan sebut.
Tapi ulama sebut dengan sebab apa? Ini racun. Kita sedang sedap jalan kita dengan Allah Ta'ala, kita sedang seronok ibadah kita dengan Allah Ta'ala, zikir kita dengan Allah Ta'ala, maka ada orang yang akan lunturkan balik kita punya semangat. Iaitu puak-puak yang sebegini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Baik, maka akhirnya Syekh sebut apa? Apa tuan-tuan? Baik, bila kita punya anggota ni akan jadi saksi di akhirat nanti, kan? Maknanya kita kena ingat, setiap masa tak akan boleh bercerai. Contohnya, hari ni nak buat maksiat kaki, kan? Jadi, kita pun tinggal kaki di rumah, kita pun buat maksiat tanpa kaki. Boleh tidak tuan-tuan? Tak boleh. Kita nak buat maksiat tangan, kita tinggal tangan kita di rumah, kita pun buat maksiat. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kan? Maka anggota kita tadi, sampai bila-bila pun tak boleh lari daripada saksi dia dengan sebab benda ni tak memang bercantum dengan tubuh badan kita. Maka selama-lamanya kita hidup buat ibadah kepada Allah sampai kita mati, kita buat maksiat, nauzubillah min dzalik, maka tetap dia ada bersama dengan kita, maka dia akan menyebut di akhirat nanti apa yang kita buat. Maka tak boleh lari daripada dia. Allahu akbar. Maka ini memberi keyakinan kepada kita. Apa yang kita lakukan akan dibuka balik, maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala, cukup setakat itu tuan-tuan. InsyaAllah jika ada kelapangan, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Minggu depan 30 hari bulan kan? Betul 30. Jadi cukup setakat itu. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa seram bicara daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اشفي أمة سيدنا محمد اللهم سهل أمور أمة سيدنا محمد اللهم ادخل أمة سيدنا محمد في جنتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وارفع راية الإسلام على العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم